Salam sejahtera. Semua sihat. I hope everyone is fine. Safe at home. Hi bro. Okay, I'll start the video right now. Nama saya, any update ane? Yes, there's not update. This is not a Singapore update video. Kalau semua tengok tajuk, the title is Kes SPRM terbesar di negara kita. Kemungkinan besar apa kes? Satu, apa orang cakap, seluruh rakyat negara ni telah melihat, we have seen one of the biggest attempt of giving bribery in history, in Malaysian history. Salah satu insiden di mana the entire scenario happen in front of our country's national TV. Di mana tadi lebih kurang jam 6 ada seorang dari negara kita telah dengan openly, tanpa, he's not afraid. Dia tak takut kepada siapa-siapa. Dia begitu berani keluar di televisyen nasional, di semua media utama, dengan beberapa bangang berdiri belakang dia. Saya tak tahu kenapa diorang berdiri belakang dia, sedangkan hanya dia seorang yang memberi ucapan. Dalam sidang media tersebut, dia dengan jelas memberitahu bahawa kalau dia disokong, dia akan, mereka yang menyokong itu akan disogok dengan jawatan Menteri Kanan. Well done Malaysia. Inilah negara Malaysia kita yang hebat. Dahlah kita negara yang kedua ke yang ketiga yang hebat dengan kes rasuah. Ini they are going public, they are going public. Bukan macam dulu. Dulu mereka buat pembelian katak-katak semua di belakang. Tetapi hari ini seorang telah mengeluarkan kenyataan, kalau diberi sokongan kepada dia, dia akan dengan balasan, dia akan memberi rasuah dengan balasan, dengan memberi jawatan Menteri Kanan terang-terang di television, national television. And we, rakyat, macam orang bodoh, kita sedang dengar dia punya utusan. My God, saya tak boleh percayalah. Where is the country heading to? Dia ditendang keluar oleh, contohnya, dia ditendang keluar dari sebuah rumah. Dia pergi masuk rumah orang lain minta bantuan. Lepas itu, dia menghinat, menjadi pengkhianat kepada rumah tersebut. Dia buka balik lagi satu rumah. Lepas itu dia nak join balik dengan siapa yang dia menghinat tu. He wants to come back to the people that he have destroyed. He's help. Dia macam minta sedekah, Dia macam minta sedekah. He's openly, come on, my God, oh Malaysia. Pengkhianat, betul-betul pengkhianat tahap, tak tahu apa nak cakap lah. Can you all guys imagine? Dia sedang memberi jawatan dalam
he's willing to give a position to the people, to certain people, hereby if he wants to be supported. Ini bukan satu kes rasuah ke? Come on guys, ini terang-terang kes rasuah. Ini adalah satu kes rasuah. Kau sokong aku bagi kau jawatan. What the hell is this? Untuk ini kita kena ketawa lah. It is no use. We are getting frustrated, Dulu mereka memperbodohkan kami sebagai rakyat. Mereka memperbodohkan kami. Diorang buat kerja-kerja busuk mereka, kerja-kerja kotor mereka di belakang. Kita tak nampak. Tapi hari ini, in front of jutaan rakyat, he's willing to come and say, saya tidak mempunyai sokongan yang begitu banyak. Jadi tolong sokong saya. Jadi sesiapa yang sokong saya, terutamanya ketua ... He wants people to support him. Okay? And after you support him, he is willing to give you a bribery by a way of a post, a ministry post. Ministry kanan post is equivalent to a timbalan Perdana Menteri post. Oh my God. And we Malaysian people, we are looking at all this rubbish. I don't understand. Where is the country going? And one more thing is, the biggest joke is, I want to tell this guy, he is saying if no one supports him, what he is going to do is, he's declaring himself that if no one supports him, if he is not in power anymore, who else can be in power? So the country is going to go into a disaster. Hello, brother. Before you did the Darurat, there was only 2,000 cases. And today we are having close to 21,000 cases per day. What the heck did you do? And dia juga telah mempertikaikan kewibawaan atau he also has said that if there's no one, the king has to choose someone. So there's no one that can take. Itu kerja raja kita. That is the work of our Agong. Kau tak payah takut. You tak payah mempertikaikan bahawa Duli yang maha mulia kita, boleh tak dia mengambil seorang pengganti kamu. Itu kamu tak perlu mempertikaikan. Kita masih percaya kepada Duli yang amat mulia. Kita masih percaya kepada Agong kita bahawa Agong kita boleh memilih seorang yang boleh mengganti kedudukan kamu. You no need to worry about that. Kau tak payah risaukan bahawa boleh tak Agong kita dapatkan pengganti untuk engkau. You tak payah mempertikaikan bahawa boleh ke Agong kita dapatkan. Our king is smart enough lah, brother. You no need to go and teach our king, or you no need to go and tell him you are insulting, you macam sedang mempertikaikan, you are insulting the king. You are insulting the king by saying that it is going to be very hard for the king to decide after that. You no need to worry lah, brother. Let the king decide. Biar raja kita mengambil keputusan nak buat apa. Yang kita nak, you get lost. Kau berambus. Kau yang punca segala-galanya yang sedang terjadi dalam negara ini. And sebagai rakyat biasa, I'm very shocked, I'm very shocked to see that he's coming on the national TV and he's declaring that he wants people to support him, and in reply dia nak bagi jawatan Menteri Kanan. Hello brother, SPRM tidur ke? PDRM kita tahulah sudah lama tidur, tapi SPRM pun tidur. And the jokers at the back of him standing. Okay, all these jokers, ayo kadang-kadang, for what you make them to stand? You cannot stand your own self, brother.
Kau bagi banyak orang berdiri macam tiang. Dah lah mereka semua memang tiang pun. Kau nak bagi dia orang duduk berdiri macam bangang kat belakang itu macam komedian. Kalau kau bagi dia orang cakap pun tak apa. Kau bagi dia orang berdiri macam semua macam ni. Ikut SOP konon bangang. Ikut SOP tak payah berdiri belakang. Baik duduk rumah. Bodoh. Kau yang cakap, kau yang bagi press statement, kau yang cakap bla 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 bla. Kau yang mulut kau yang pe. Okey tak apa. Kenapa kau bagi orang berdiri belakang kau? Untuk apa fungsi yang berdiri belakang kau tu semua apa? Tiang ke? Kau nak semua support kau? Aduh, katak punya katak. You know, dulu dia orang cakap katak. Kita sebagai rakyat Malaysia, we didn't actually understand. Tapi hari ini, katak besar ni sedang panggil. Dia nak wujudkan katak-katak baru. Dia panggil, katak-katak baru, jom, join aku. Hello, dah lah 70 lebih bangang kita ada. Kau nak tambah lagi. Berapa banyak orang yang you nak bagi jawatan? Berapa banyak orang yang you nak bagi jawatan? To how many people some more you want to give post? What post you want to give? Menteri Kanan 1 ada, 2 ada, 3 ada. Sekarang kau nak bagi Menteri Kanan. Adik. Kau cakap kau nak pentingkan kes COVID. Okay? Kalau kau nak pentingkan kes COVID, look at kes COVID. Kenapa you nak janji bahawa kalau ada sokongan, you akan bawa usul bahawa ada seorang itu hanya boleh ambil 2 term saja. Jawatan itu hanya boleh 2 term saja. Lepas tu kau cakap kau nak bawa usul supaya siapa-siapa pun tak boleh lompat parti. Tapi sebelum itu kau cakap kita boleh rentas parti. Kepala bapa engkau rentas parti bangang. Kau nak bawa usul tak boleh lompat parti. Tapi sebelum itu kau nak buat rentas parti. Kita rentas daerah pun sampai sekarang susah. Rentas negeri pun susah. Kau nak lagi wujudkan rentas parti. Kau ingat apa? Bangang ke rakyat? Hello bang, kau duduk lagi zaman apa? Kau ingat kita apa? Zaman hutan ke? We are seeing you live. Yang saya tak faham, SPRM ni, diorang tak akan ambil tindakan. Sebab tahulah, diorang ni semua penakut, takut. Takut sangat kalau ambil tindakan atas orang besar. Daripada Najib yang curi berbilion-bilion itu, I think this is one of the most biggest case of SPRM. Seorang yang mempunyai jawatan yang begitu besar di berita nasional, dia keluarkan bahawa dia kalau dapat sokongan dia akan sogok mereka. Sogok itu ialah saya tak faham lah. Saya letih lah. Penat saya nak gunakan perkataan yang saya nak cari ni. You know, dia nak sogok mereka dengan jawatan. Kado boleh. Itu nyamannya lanjut tau, lanjut nan terima mangga. Lanjut nak rasuah bangang. Kau nak sogok dengan jawatan bererti kau bagi dia rasuah, bodoh. Kau nak bagi orang rasuah untuk sokong kau. And kita rakyat Malaysia duduk dengar macam orang bodoh. Betul juga apa dia cakap. Aduh, kada boleh. Pening betul lah aku tengok orang zaman sekarang ni. Kerana gila kuasa, tak tahu. Mungkin tak ambil ubat kot. Bang, oi. Bang, pergi ambil ubat lah bang, betul-betul. Dan SPRM, tolong ambil tindakan. Okay. Macam mana pun kita nak soal pun, SPRM, you have your integrity. Okay, seperti mana yang telah bekas ketua polis negara telah bagi tahu. Kata-kata ini yang lompat ini semua ada unsur rasuah. Kata yang lompat ada unsur rasuah. Jadi kita pun tak tahu apa maksud ni kata-kata unsur rasuah. Tapi sekarang
Bila kita tengok live video, pening betul lah. Macam mana sekarang kita nak buat Sebagai rakyat Malaysia, kita nak mempertahankan kedaulatan di negara ini. Kita nak semua mengikut perlembagaan di negara ini. Tetapi kita tengok diorang ini tak nak ikut undang-undang langsung. Dia boleh declare, dia boleh panggil, mari sokong aku. Kau tak ada sokong, kau sokong aku sumbat engkau dengan jawatan. Nah, ambil engkau. Itu namanya rasuah, bang. Oh, bang. Rasuah di social media. Bayangkan kau nak bagi rasuah di social media. So, this video, it's an awareness to all the people. Kepada rakyat seluruh Malaysia. Jangan diperbodohkan dengan orang-orang macam ni. Kalaulah kes COVID ini betul-betul diturunkan, setiap negara di dunia ni, termasuk negara India sekalipun, waktu kes COVID naik, mereka lockdown, lepas beberapa minggu, kes turun. Tetapi, negara kita kan unik. Negara kita ni dahsyat. Kita lockdown, tetapi kes naik lagi macam roket. Sampai ke 21,000 orang yang kena COVID. Kematian lebih dari 300-400. Tak termasuk lagi orang yang terjejas akibat COVID, tetapi mereka mati selepas mereka keluar dari atau mereka selamat dari COVID ini, tetapi lepas 2-3 minggu mereka meninggal dunia kerana sakit jantung. Okey, lepas tu pundi kencing mereka tak berfungsi. Macam-macam lagi penyakit lain yang disebabkan oleh ketinggalan kesan COVID ini, mereka meninggal dunia, tetapi angka kematian itu tak termasuk ke dalam angka COVID. Kalau kita nak masukkan orang-orang yang meninggal dunia disebabkan oleh kesan COVID, angka tu bukan 11,000 macam sekarang. Saya ingat surah lebih hampir 20-30 ribu. Jadi bayangkan berapa banyak ribu orang sedang seksa. Mereka sedang kehilangan nyawa mereka, bang. Faham ke tak? Kepada orang-orang yang bangang ni. Mereka kehilangan nyawa. Banyak anak-anak kehilangan ibu. Banyak anak-anak kehilangan ayah. Banyak anak-anak kehilangan kedua-dua ibu bapa mereka. Banyak ibu bapa kehilangan anak, kakak, adik, saudara. Dan kau duduk kau nak beli katak. Kau nak beli katak dulu, kita ada dengar ada beberapa orang telah ditawarkan untuk lompat ke sini. Berapa harga durian? Harga durian 30. Itu kita dengar, tapi kita tak ada black and white. Hari ini kita ada black and white. Black and white di televisyen nasional RTM2. Lepas tu ada entah berapa-berapa ni lagi, kita ada live telecast. Kau sokong aku sokong engkau dengan jawatan Menteri Kanan. Aku tak tahu aku nak cakap kotor ni dah. Almost sudah hampir nak keluar ni. Hancurlah negara kita macam ni. Betul aku cakap. Hancur. Negara kita akan hancur dengan orang-orang yang setan macam ni. Betul-betul aku cakap. Hancurlah negara kita kalau macam ni. Tak kisahlah kita India ke China ke Melayu ke Malaysia, tetap negara kita. Kita masih sayang terhadap negara kita. Korang nak cakap aku India, aku pergi cakap pasal orang ini, orang itu suka hati korang pergi mampus lah. I don't care. Okay, sebagai seorang rakyat Malaysia, okay, saya sejak saya lahir lagi, okay, kita semua kaum satu, rakyat Malaysia. Kita berhak. Jangan nak ungkitkan ini India ni kenapa nak cakap pasal orang, jangan ungkitkan pasal bangsa ke ini. Okay, we want these bloody these idiots who are buying people on live television by giving them position. Kau ingat, jawatan itu bukan rasuah. Jawatan itu bukan rasuah ke? Kau bagi jawatan bukan rasuah. Kau sokong aku. Kalau kau bagi jawatan,
tanpa minta apa-apa pun, okey, kau minta orang itu sokong engkau dan sebagai balasan kau bagi dia jawatan Menteri Kanan. Bangang. That is clearly rasuah. SPRM kena angkat tindakan. If SPRM tak nak ambil tindakan, tak apa, relax. SPRM tak nak ambil tindakan, PDRM tak nak ambil tindakan, tak apa. Kita tunggulah. Kalau kerajaan tukar nanti, kenalah engkau semua. Kita waktu tu kita akan tekan kes ini. Rakyat Malaysia tahu bahawa kita akan dapat satu kerajaan yang bagus. Kita akan dapat. It is just waiting just for the time to happen. Okay. Orang India cakap Yelrana Tesani tahu apa. Negara kita sekarang dalam last itu. Jadi kita tak tahu bila itu akan habis. Jadi janganlah macam bangang. SPRM tolong siasat. Tolong siasat ketua kata dan penolong ketua kata yang duduk sebelah kata itu tadi. Tolong siasat mereka. Okey, SPRM tolong siasat mereka. Kalau tak siasat, tak apa, jangan siasat dululah. Nanti pengarah SPRM, kalau kerajaan tukar, kita jumpa di penjara, abang. Kita pasti akan jumpa di penjara. Sesiapa yang bersubahat dengan kata-kata macam ni, semuanya tunggulah. Sesiapa yang bersubahat supaya negara kita jahanam sampai macam ni, semua tunggulah. Pasti kalau Mahkamah Malaysia tak bagi korang apa orang cakap hukuman, pasti nanti di neraka Tuhan kau sendiri akan pijak kau punya kepala. Pijak pakai tai ayam ke, pijak muka kau. Kau buat macam ni. Okey, dah cukup. Thank you. Sebarkan video ni. Kita tengok. SPRM jangan cari aku pula. Aku tak ada apa-apa pun. Okey. Dengan PDRM. Abang PDRM tolong abang. Kita rakyat biasa. Jangan seksa kita. Yang apa aku cakap. Korang pun tahu betul. Saya pun tahu betul. Seluruh Malaysia punya orang pun tahu betul. Jadi tolong. Kita ada bukti. Rasuah. Unsur rasuah. 32 juta orang rakyat Malaysia telah tonton video tu dan itu adalah unsur rasuah. Terima kasih. Dayal dari Sri Balan. Salam satu Malaysia. Tak nak gunakan perkataan tu. Salam sejahtera. Selamat malam. Thank you.